So kalau kita tengok ya, kita you all berhenti tutorial aromatic tadi sampai number 4 kan, betul tak? Betul dah. Number 3 dah settle. Number 4 kita sambung dengan number 4 lah ya. Alright, number 4 ni still naming lah ya, masih lagi nomenclature ataupun naming for aromatic compound lah ya. Okay. So cuba tengok soalan. Ini betul ke? Saya dah berhenti sampai mana? Saya tak catat dah pula. Betul. Betul lah? Betul. Betul lah? Okay. So number 4. Okay, draw the structural formula for each of the following compound. Okay. Sekarang dibagikan nama auto nitro. Okay, kena ingat balik. Auto tu kedudukan pada kedudukan 2. Betul tak? Okay. Kalau 3 meta kan. Auto lah ya. Kalau 4 para lah ya. Okey. Jadi sekarang auto maksudnya pada kedudukan auto ada nitro. Nitro ni apa pula kan? Apa dia punya jenis substituent tu? Substituent dia adalah NO2. Ni NO2 adalah nitro. Ni jenis substituent lah. Macam metil kan. Kalau CH3 ini metil. Kan? Okey. Kalau 2 karbon etil. Okay. Kalau nitro apa dia punya jenis substituent tu? Substituentnya adalah NO2. Okey. Parent dia adalah benzoic acid. Kena ingatlah macam mana structure benzoic acid ni. Benzoic acid ni dia punya structure ada COOH pada pada benzin. Ya. So macam inilah. Okay. So kalau kita tengok kat situ ada benzin bonded kepada C double bond O OH. Ini adalah benzoic acid. Tulis kat sini lah. C double bond O OH. Okay, bonded to benzene. Okay, ini adalah benzoic acid. Okay, pada kedudukan auto pada kedudukan kedua lah. Ada nitro. So ini namanya auto ataupun 2 nitro benzoic acid. This is the name. This is the structure for auto nitro benzoic acid. Okay, sebab saya rakam, so tak perlu salin lah. Nanti kamu tengok balik ya. Alright. So itu kita ada the first one lah ya. Yang pertama. Okay, tengok yang nama yang kedua. Metanitrophenol. Ni parent. Phenol adalah apabila benzin bonded to OH. Kan? Benzin bonded to OH lah. Ini kita namakan sebagai phenol. Pada kedudukan meta kedudukan yang ketiga. Ada karbon ketiga, ada NO2. So kita boleh tulis macam ni lah. Ini dalam bentuk yang kita namakan sebagai skeletal. Boleh tak kalau kita lukiskan dia dalam ada karbon-karbon ni? Sebab kamu lebih suka pada peringkat ini, saya tahu. Memang kamu sangat suka kalau ada kamu dilukiskan dalam bentuk inilah. Okay, ada double bond. Ada H. Ada N, NO2. Tak ada H lah kat sini. Ni structure dia kalau kita lukiskan, sama ada tulis macam ni ataupun lukis macam ni lah ya. Dia ada nama khas dia kalau kita lukis dalam bentuk yang garis-garisan ni je ya. Tapi tu kita tak belajar lagi, nanti saya akan ajar ya. Okay, that is the metanitrophenol lah. Phenolnya adalah yang ini. This is the phenol.
OH bonded to benzene, we call it as phenol lah. Okay, ada nitro, ini adalah substituent ni lah. Substituent, okay. Alright. Seterusnya kita tengok para-methyl-toluene. Ni substituent. Ini adalah parent. Okay. Kalau kita tengok, toluene ni apa dia punya, toluene ni apa dia punya benzene tu bonded kepada apa? Okay. Benzene bonded kepada apa dia menjadi toluene? Benzene bonded kepada CH3. Benzene bonded kepada CH3, ini kita namakan sebagai toluene, ya. Okey, pada kedudukan para 1, 2, 3, 4 ada CH3 lagi sekali. Ini kita namakan sebagai para-methyl-toluene, ya, para-methyl-toluene, ya. Okay, this is C. Alright. Seterusnya, seterusnya kita ada 2-chloromethylbenzene. 2-chloromethyl. Pada karbon kedua, pada karbon kedua ada kloro. Chloromethylbenzene tu. Sorry. Ini salah soalan ni. Soalan satu. Ini satu. Ya. 1-chloromethylbenzene. 1-chloromethylbenzene ni, soalan bukan dua ni. Soalan silap sikit ya. So 1-chloromethylbenzene. Ini adalah sistem penamaan kompleks. So sistem penamaan kompleks ni, pada substituent, ada substituent. Parent dia adalah benzene. Methyl adalah dia punya substituent. Tapi pada substituent ni ada lagi substituent Cl pula. Macam ni. Ini adalah structure chloromethylbenzene, ya. Tapi kita tak boleh tak dua lah, dia satu, ya. Ini sistem penamaan kompleks. Dalam substituent ada substituent lagi. Kan? Patutnya biasa kita jumpa macam ni kan. Kita ada CH3. Kita ada Cl. Ini substituent dia tersendiri lah. So nama dia akan jadi 1-chloro 2-methylbenzene. Tapi kalau kita tengok dekat sini, yang ni tak sama. Substituent dia duduk pada karbon yang berasingan. Tapi yang ini substituent. Tapi dalam substituent tu ada lagi substituent. So ini kita namakan sebagai 1-chloromethylbenzene. 1-chloromethylbenzene. Ini sistem penamaan yang kita namakan sebagai sistem penamaan kompleks lah. Sistem penamaan kompleks, ya. Pada Alright. So seterusnya kita ada compound yang ni pula. Kita ada compound ni. 1-ethyl 3-propylbenzene. Parent dia adalah benzene. Pada carbon 1 ni kamu letaklah kat mana-mana pun tak apa. Nak letak sini pun boleh, satu, sini pun boleh, ya. Tak kisah mana-mana. Tapi saya nak letak kat sini. Katalah saya nak letak kat sini. 1-ethyl. Ethyl ni berapa karbon? Substituent yang ada?
2 carbon. Okay. Okay. Yang ni kita namakan sebagai etil benzin. Pada karbon yang ketiga, 1, 2, 3. Pada karbon ketiga ada propil. Propil adalah substituen yang ada 3 karbon. So, pastikan karbon ada 4 bonding. So this is the structure for 1 ethyl, 3 propyl, benzene. Okay tak? Boleh ke tak boleh? Tak ada orang kat sini ni. Boleh ke? Boleh, madam. Okay. Lepas tu kita tengok F. Ada all pula kat ujung ni. All ni ada apa? Ada OH bonded kepada benzin lah. Ya. Ada pada kedudukan 1 dan 4. Benzin, ni benzin. Okay. Ni 1 ada OH. 2, 3, 4. Ada OH. 1, 4 benzin diol. Kalau ada OH namanya alkohol lah. All lah akhirkan dengan all. Alkohol kita akhirkan dengan all lah dia punya belakang tu. Boleh ya? Ada apa-apa nak tanya ke? Kalau tak ada, kita teruskan dengan G lah ya. Okey, cuba tengok sekarang. Compound ni, parent dia adalah phenol. Phenol adalah benzin yang bonded kepada OH. Benzin yang bonded kepada OH, we call it as phenol. Pada carbon 1, carbon 2 ada bromo. 2-bromo-phenol nama dia. Yang ni ya, 2-bromo-phenol. Okey. Okey, seterusnya tengok H kita ada. Yang ini phenyl. Phenyl maksudnya benzin menjadi substituen. Benzin menjadi substituen. Benzin menjadi substituen lah ya. Okey. Bonded kepada metanol. Metanol ni apa? Meta ada 1 kan, 1 karbon. Tapi ada OH sebab ada all. Jadi structure-nya macam mana? Ni metanol lah ya, metanol. Tetapi pada metanol ni ada apa? Ada benzin. So dia tak boleh lengkap 4 bonding lagi lah. Ada benzin pada ada benzin yang menjadi substituen pada metanol. Ada benzin bonded kepada metanol. Ini adalah metanol. Kenapa metanol? Sebab dia ada 1 karbon. Ada OH. Yang ada OH tu selalunya alkohol lah. Alkohol dia punya akhiran nama adalah all. Ya. Okey. Jadi kita ada kat sini yang menjadi parent adalah metanol. Kenapa metanol menjadi parent? Sebab dia mempunyai OH group. OH group ni adalah priority yang lebih tinggi berbanding dengan karbon-karbon lah ya.
Okay. Yang ni dah cerita sikit pasal priority kan ni tadi. Betul tak? Dah nak nota saya buka. Kalau saya tak buka nota pula. Ni. Tengok. Kalau kita tengok ya. Ni priority group lah. Ni priority group ya. So kalau kita tengok benzin kat mana kedudukan priority dia? Kedudukan dia kat sini. C ni. C kat sini. Ni kawasan sini. Ni. Itu kedudukan benzin dari segi priority. Priority untuk apa? Priority untuk menjadi parent. One off itu adalah priority untuk menjadi parent lah ya. Priority untuk menjadi parent. Kalaulah kita ada contohnya ya. Katalah contohnya kita ada benzin. Contohnya macam metanol ni lah. Contohnya macam metanol ini. Siapa yang lebih layak menjadi parent jika kita ada COH dengan benzin? Siapa yang lebih layak menjadi parent? Siapa yang lebih layak menjadi parent adalah yang mempunyai priority yang lebih tinggi. So OH mempunyai priority yang lebih tinggi banding dengan benzin. Jadi benzin akan menjadi substituent. Manakala yang ada OH, carbon yang ada OH dia akan jadi parent lah ya. Walaupun dia ada satu carbon saja di sini. Jadi sekarang disebabkan dia ada satu carbon, kita namakan dia sebagai metanol. Okay. Benzin menjadi substituent, we call it as phenyl. So sebab itulah nama ni akan jadi phenyl metanol. Boleh ya? Okay. Seterusnya cuba tengok. Okay, mari tengok seterusnya tu. Okay. 4-phenyl 1-butene. Okay. 4-phenyl 1-butene. Okay, parent dia 1-butene. 1-butene adalah carbon yang ada double bond. Alkene. Ya. Okay, dia ada 4 carbon. Carbon double bond yang ada 4 carbon. And ini menunjukkan kedudukan of the double bond. Kedudukan satulah kat sini. So ada double bond kat sini. Ya. Pada kedudukan yang keempat ada phenyl. Maksudnya pada carbon 1, carbon 2. Okay. Carbon 1, carbon 2, carbon 3, carbon 4. Ya. Jadi pada carbon 4 ada phenyl. Phenyl tu adalah benzin lah. So pada carbon 1 ada alkene. Satu ni menunjukkan the position of the double bond lah. So 1-butene. Jadi sekarang bagaimanakah struktur compound ini? Okay, kita ada macam ni lah ya. Lengkapkan dia punya hidrogen. This is the structure of 4-phenyl 1-butene. Ini bising lah. Okay. Okay, next. Mari kita lihat. 2-phenyl 2-butanol. Ada all. Maksudnya ada OH. Buta 4 carbon. 1, 2, 3, 4. 4 carbon. Okay. Buta ada 4 carbon. Okay. Lepas tu pada carbon 2 ni menunjukkan kedudukan OH. Ni. Okay. So seterusnya apa yang perlu ditambah lagi? Lengkapkan carbon dengan hidrogen lah. Tapi sebelum tu kita tengok dulu. Pada carbon kedua ada phenyl. Phenyl maksudnya ada benzin lah. Ni. Okey, yang lain-lain penuhkan carbon dengan hidrogen. So
That is the jawapan lah. That is the answer untuk 2-phenyl 2-butanol. Boleh ya? So, nak snap gambar ke dia punya tu? Boleh salin ni dulu. Salin tu. Tu minum. Lagu lah. Tak ada makan belum? Okay. Boleh snap gambar ni lah. Ya. Okay, dah ha? Alright. Mari kita lihat soalan yang seterusnya. Soalan seterusnya nomenclature dah habis. Ya. Soalan seterusnya nomenclature tu sudah habislah. Ya. Alright. Mari kita lihat soalan yang kelima adalah soalan reaction. Soalan reaction lah. Okay. Sebelum kita pergi kepada soalan reaction, ada apa-apa nak tanya ke? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada ya? Tak ada. Tak ada. Soalan yang kelima ni, kamu kena ada pen, tak boleh dengar sahaja sebab dia kena conteng. Kalau tak nanti kamu tak faham. Ya? So hopefully dengan kamu sudah ada pen, sudah ada pensel lah ataupun kertas lah. Ya? Alright. So, mari kita lihat. Okay. Sebelum saya masuk kepada topik reaction tu, saya nak brief sedikit tentang reaction yang ada di dalam benzin. Reaction yang ada di dalam benzin lah. Ya, reaction yang ada dalam benzin. Okay. Reaction yang ada dalam benzin ada 5. Ada 5. Ya. 4 khusus untuk benzin. Satu lagi adalah khusus untuk benzin derivatif. Ini kita ada untuk benzin derivatif. Okey. Yang 4 ni memang pada benzin lah. Add benzin. Okey. Okey, kita belajar dulu dekat benzin. Okey. So tindak balas yang pertama kita namakan sebagai Friedel. Ini tindak balas dalam benzin lah, kena hafal tau. Benzin ni bila masuk organik memang banyak menghafal. Ya, banyak hafal saja. Ya. And faham jugalah. Ya, kena faham and terus kena hafal. Ya. Calculation tak ada. Tindak balas yang pertama saya nak ajar kamu ialah Friedel-Crafts alkylation. Apa maksudnya Friedel-Crafts alkylation ini? Maksudnya kita nak masukkan, katalah kita ada benzin. This is benzin. Benzin. Okey. Benzin kita akan tindak balaskan dengan rangka karbon yang sesuai supaya rangka karbon tersebut masuk kepada benzin. Okay, for example, katalah daripada benzin kita nak cuba dapatkan compound ini. Katalah saya nak cuba dapatkan this compound lah. Kan? Katalah saya nak masukkan saya nak masukkan ini. Daripada benzin ni, daripada benzin kosong ni, saya nak masukkan 2 karbon pada benzin. Tahu? Ini benzin asal lah. Ini benzin. Benzin asal. Ni. Kan? Kita nak masukkan ini. Kita nak masukkan ini. Kita nak masukkan ini pada benzin.
Maksudnya kita nak masukkan rangka karbon. Masukkan rangka karbon ni, maksudnya kita nak rangka karbon kalau dalam organik kita namakan dia, kita simbolkan dia sebagai R. Ataupun kita namakan dia sebagai alkyl. Kata nama umum untuk rangka karbon, kita letak dia sebagai alkyl ataupun kita simbolkan dia sebagai R. Ya. Jadi sekarang kita nak masukkan rangka karbon. Tak kisahlah rangka karbon itu panjang mana ke, ya. Tetap kita namakan dia sebagai alkyl. Ya. Jadi dalam tindak balas Friedel-Crafts ini, Friedel-Crafts alkylation ni, maksudnya kita nak masukkan rangka karbon kepada benzin. Kita nak masukkan rangka karbon kepada benzin. Ya. So macam mana cara kita nak masukkan rangka karbon kepada benzin? Okey, katalah kita nak masukkan yang ni. Kita nak masukkan yang ni kan. Okey, apa buat ialah kita kena tambah bahan yang lebih kurang sama lah. Okey, jadi apa kita buat? Kita akan ambil rangka karbon yang sama tu. Ni. Okey. Lepas tu kita kena tambah dengan halogen kat hujung dia. Letak any halogen lah. Br pun boleh, Cl pun boleh. Ya. Dan gunakan katalis. Kena pakai katalis. Ya. Katalis dia adalah Al. Kalau sini kamu gunakan Cl, sini mesti AlCl3. Macam tu. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak? Madam, Ya. sekali lagi yang guna catalyst tu, Guna katalis. yang bila masa nak guna AlCl3, bila masa nak guna AlCl3 tu, Oh, tak faham. okey. Katalah kita ada macam ni kan. Let's say saya ada macam ni. Okey, ni saya ada benzin. Kan? Lepas tu, saya tindak balaskan dengan ini. Tapi yang ni saya guna Br. Katalis dia mesti sepadan. Kalau kat sini kita guna Br, kat sini kita pakai Al, Br3. Faham tak? Hasil sama je. Faham ke? Faham. Thank you, Kan? Madam. Kalau kita gunakan halogen tu bromin, then katalis dia mesti bromin. Okay. Katalis ni ada dua. Kita boleh pakai Al ataupun kita boleh pakai Fe. FeBr3 or AlBr3. Ataupun yang ni, O lah ni. Yang pakai dua-dua nanti membazir kan. So, kalau kita gunakan Cl kat sini, kita boleh gunakan AlCl3 ataupun FeCl3. Macam tu. Ini adalah suatu tindak balas yang kita namakan sebagai Friedel-Crafts alkylation. Maksudnya kita nak masukkan rangka karbon kepada benzin. Kita nak masukkan alkyl kepada benzin. Bolehkah? Boleh salin? Boleh salin ya. Saya nak kamu salin tau sebab yang ni dia tak boleh tengok je. Kalau kamu tengok je kamu tak faham sangat ni. Madam, Ya. yang kumpulan halogen tu memang dia bagi ke kita kena tulis sendiri? Sendiri fikir, sendiri tulis. Sendiri tulis. Sendiri kena buat. Macam kita nak buat cheesecake kan? Okey, kalau buat cheesecake kita kena cari apa? Cheese lah. Kan? Jangan cari belacan pula. Kan? Masuk belacan dalam tu, jenuh kek kamu bawa belacan kan? Macam tu. Kalau nak buat cheesecake, kena boleh letak cheese. Macam tu lah. Kan? Itu memang dia tak akan bagi. Kita sendiri kena tahu. Kalau buat cheesecake kena ada cheese lah. Kan? Kalau nak buat belacan kek, lain lah tu kan. Okay. Saya pasang. Okay. Boleh Okay, ini tindak balas yang pertama. Okay, mari kita lihat untuk tindak balas yang kedua. Tindak balas yang kedua. Okay. Tindak balas yang kedua kalau kita tengok Friedel-Crafts juga.
Tapi Friedel-Crafts acylation. Ni, kita tukar sini. Kita ada Friedel-Crafts acylation. Apakah itu Friedel-Crafts acylation? Friedel-Crafts acylation adalah tindak balas di mana kita nak masukkan carbon double bond. Ini benzin. Okey. Kita nak masukkan ini. Kita nak masukkan ini. C, contohnya C double bond O, CH3. So sama juga macam tadi. Apa buat ialah kita potong dekat sini. Okey. Kita tuliskan C double bond O, CH3. Okey. Letak Cl. Kena letakkan sekali dengan catalyst. Catalyst Al, Cl3. Kalau sini nak pakai Br, so ini pakai Al, Br3. Ataupun boleh pakai Fe, Br3 ataupun Fe, Cl3 lah. So kita dapat lah. Yang ni kita namakan sebagai acylation. Kenapa kita jadikan dia sebagai acylation? Sebab kita nak masukkan karbon yang ada double bond O. Acylation adalah karbon yang ada double bond O masuk kepada benzin. Ini kita namakan sebagai tindak balas Friedel-Crafts acylation. Boleh Alright, next. Kita ada tindak balas seterusnya. Kita ada tindak balas yang kita namakan sebagai halogenation. Halogenation. Okay. Halogenation yang kita namakan sebagai halogenation. Maksudnya kita nak masukkan halogen kepada benzin. So masukkan halogen kepada benzin mestilah masuk halogen. Contohnya masuk Cl2. Tapi dengan catalyst juga. Tapi catalyst semua sama. Al, Cl3 ataupun Fe, Cl3 lah. So tukarkan yang ada satu H kat sini kan. Memang kat sini ada H lah tapi saya tak tulis lah. Tukarkan H itu dengan Cl lah. Tukarkan H dengan Cl. Ataupun kita ada okay. Ni. Okay. So okay. Okay. Ni kita ada selain apa ni, kalau kita nak masuk Cl, nak jadi klorobenzin maksudnya kita akan tindak balaskan dia dengan Cl lah. Tetapi kalau kita nak masukkan bromin, so kita pakai Br2 lah. Tapi jangan lupa catalyst dia mesti sesuai ya. Kalau kita nak masukkan Br, that means ini kita akan gunakan Al, Br3 ataupun Fe or Fe, Br3 ni atau tau. So apa buatlah kita akan gantikan hidrogen ini dengan Br lah. Sama lah macam dalam konsep kat sini ya. So apa kita akan dapat ialah okay, kita akan tukarkan kita akan tukarkan hidrogen ni dengan Br lah ya. Tukarkan hidrogen ni dengan Br. So ganti dengan Br lah ya. So H ni dengan salah satu Br dekat sini kan, ni Br ni ada dua kan. Br dia akan form H Br. Macam tu. Boleh ke? Ini tindak balas halogenation. Maksudnya kita nak masukkan halogen kepada benzin. Okey. Seterusnya tindak balas yang lain, kita ada tindak balas nitration. Kita nak masukkan nitro kepada benzin.
Kita masukkan nitro kepada benzin. So nak masukkan nitro kepada benzin, apa kita buat ialah, okay, kita akan ambil benzin, okay, kita tambahkan dengan HNO3. Catalystnya adalah H2SO4. Temperature 50 to 55 degree Celsius. So buang H ini, lepas tu gantikan dengan NO2 lah ya. Kita akan gantikan dengan NO2. So ini kita gantikan dengan NO2. So ini dapatlah ini namanya tindak balas nitration. Okay, habislah 4 tindak balas ni tadi. Okay, satu lagi tindak balas adalah pada benzin derivatif. Pada benzin derivatif lah ya. Pada benzin derivatif. Okay. Okay, alright. Sekarang cuba tengok ya. Pada benzin derivatif, apa buat ialah, benzin derivatif ni maksudnya adalah alkyl benzin lah. Ada alkyl benzin. Maksudnya kat sini kan, kat sini ada ada rangka karbon dekat luar ni. Ada rangka karbon dekat luar. Tak kisahlah 1 karbon ke 2 karbon ke 3 karbon ke. Okey. Apabila dia bertindak balas, ini tindak balas ni kita namakan halogenation juga. Campur dengan halogen tapi pakai UV. Tadi pakai Fe kan. Pakai catalyst FeCl3 ke apa benda kan. Tapi kali ni kita pakai UV. Bila pakai UV, okay, Cl tu tak ganti hidrogen pada sini. Tak ganti hidrogen pada benzin. Tapi dia akan ganti hidrogen pada karbon dekat luar. So, apa kita akan dapat hasilnya? Okay, kita akan dapat hasilnya macam ni. Ya, alright, kita akan dapat macam mana hasilnya. Okay. Okay. Dia ganti hidrogen dekat luar. Ganti kat sini. Ganti dengan Cl ni. Boleh ganti dekat karbon ini. Boleh ganti dekat karbon 1 ni. Ataupun boleh ganti dekat karbon yang kedua ni. Ya. Okay, ini saya buat dia ganti pada karbon yang pertama. So, kalau kita tengok, dia juga boleh ganti pada karbon yang kedua. Ya. Boleh juga ganti pada karbon yang kedua. Macam mana dia, apakah produknya apabila diganti pada karbon yang kedua? Dia ganti Cl kat sini. Dapat 2 hasil lah sebenarnya. Kita akan dapat 2 hasil. Okay. So ini hasil yang pertama, ini hasil yang kedua. Ni. Dapat ini 1, dapat ini 1 lagi. Itu adalah tindak balas halogenation juga tapi pada benzin derivatif. Iaitu pada karbon yang luar daripada benzin. Macam tu. Ya. Okay. Boleh ya. So seterusnya mari kita lihat soalan tutorial. Okay. Mari kita tengok soalan number 5. Okay. Soalan number 5, give the name of the following reaction. So daripada benzin kosong, kita nak masukkan CH3. Ini tindak balas ini kita namakan sebagai Friedel-Crafts alkylation lah. Friedel-Crafts alkylation. Ya, Friedel-Crafts alkylation. Kalau yang ini, tindak balas dia kita nak masukkan halogen kepada benzin. Ini tindak balas ini kita namakan sebagai halogenation lah. Halogenation. Manakala nak masukkan nitro kepada benzin, ini kita namakan sebagai tindak balas nitration. Ya, tindak balas nitration. Ya, macam saya cerita tadi lah. Ya. Alright. Seterusnya number 6. Okay. Number 6. Substitution of H of toluene menggunakan UV. Okay. Via free radical ni, kalau biasanya untuk free radical ni kita pakai UV lah to yield product. Predict the product form below. Okay. Tapi saya tak nak buat sampai L sampai M lah sebab dalam silibus kita ganti 1 je ya. Okay. So kita ada toluene, tindak balaskan dengan Cl2 dalam UV dapat K. K ni nanti nampak tak halogenation ni menggunakan UV. UV
Cl nanti akan menyebabkan Cl tu akan serang pada hidrogen di luar benzin. Hidrogen kat sini tak kacau. Jadi apa hasil yang kita akan dapat ialah kita akan dapat kita tukarkan H pada karbon dekat luar benzin sajalah. Okey. Katalah kita ada ini adalah toluene. Okey. Ada H kat sini, ada H kat sini, ada H kat sini. Okey, tindak balaskan dengan Cl2 dalam UV. So hidrogen ini akan ditukar ganti. Mana-mana satulah. Saya pilih yang bawah ni. Boleh je kalau nak pilih yang ni pun boleh, ni pilih boleh. So apa hasil kita akan dapat ialah kita akan dapat CH2 ganti dengan Cl lah. Macam tu. So inilah hasilnya. So ini tak payah tengok lah. Ya. Bolehkah? Boleh, madam. So seterusnya tengok. Seterusnya show how benzyl chloride adalah chloromethyl benzene. Nama common chloromethyl benzene. Nama sebenarnya kalau kita tengok kan, nama sebenarnya dalam organik, dalam chemistry ada dua jenis tau. Satu kita namakan sebagai IUPAC name. Satu lagi kita ada common name. Common name ni sebenarnya kita tak perlu belajar sangat. Yang kita perlu belajar, kita kena faham konsep dia adalah IUPAC name. Ya. Okey, benzyl chloride ini adalah struktur dia macam ni. Benzyl chloride ini struktur benzyl chloride. Ataupun nama kalau nama common dia adalah benzyl chloride. Benzyl chloride. Ini nama common. Macam saya lah kan. Nama saya, registered saya ialah Hasnah binti Idris. Tapi ada orang panggil saya apa? Masa sekolah dulu, panggil apa? Hasan. Ni nama moden sikit lah kan. Okey, nama Hasnah. Kalau kat kampung, kalau kau faham kan dengan penyelorak Hasnah. Macam itulah cerita ni kan. This is all my common name. Lah. But my registered name, we call it as IUPAC. My IUPAC name is Hasnah binti Idris. Hasnah binti Idris lah. Normally kita akan refer kepada IUPAC name. So sometimes dia akan bagi common name. Ni jangan bimbang. Biasa latihan saja dia akan bagi common name lah. Selalunya dia akan bagi IUPAC name ya. Kalau tak ingat tu, tak tahu tu, alamak madam macam mana? Biasanya dia akan bagi pada latihan-latihan saja. And selalunya benda tu lah yang kita akan sembang-sembang dengan student kan. Bagi berkenalan dengan organik ni kan. Berkenalan dengan chemistry. Alright. Sekarang soalan dia ialah daripada benzin kamu dikenaki daripada toluene kamu kena dapatkan from toluene kamu kena dapatkan chloromethyl benzene. Apa buat ialah toluene kita campurkan dengan Cl2 tapi dalam UV. Dan apa berlaku ialah hidrogen daripada karbon dekat luar ni akan gantikan dengan hidrogen lah. So dia akan menghasilkan benzyl chloride or chloromethyl benzene lah. Chloromethyl benzene. This is how you can prepare benzyl chloride or chloromethyl benzene from toluene lah. Ya. Buatnya saya bercakap kan. Okey. Ini bentuk-bentuk soalan benzin. Memang kamu kena sintesis daripada satu compound kepada compound yang lain. Ya. Sebab tu kena hafal reaction. Tapi tak apa sekarang kalau tak hafal, nanti by time kita akan buat, tapi kamu kena tengok balik ya. Soalan dia biasanya kita akan diajar reaction. Lepas tu kamu kena sintesis daripada satu bahan kepada bahan yang lain. Contoh soalan nombor 8 ni ya. Show how the above compound, yang ni, kita boleh dapat daripada benzin. Daripada benzin kosong, ya.
Okay. Okay. Daripada benzin kosong ni, kita nak dapatkan, okay. Kita nak dapatkan compound ini tadi. Kita dapatkan compound ini kan. Okay. So daripada benzin kosong. Okay. Kita nak dapatkan. Kita nak dapatkan benda lah ni. Kita nak dapatkan BR. Kita nak masukkan BR kat sini pada carbon yang attach kepada benzin ni. Nampak tak ni daripada benzin kosong. Kita nak tukar jadi compound ini. Maksudnya apa yang kita kena buat ialah pertamanya kita kena masukkan rangka karbon ni. Pertamanya kita kena masukkan rangka karbon ni. Lepas tu kita kena buat tindak balas supaya dekat rangka karbon ni gantikan dengan BR. So macam mana nak masukkan rangka karbon ni? Macam mana nak masukkan rangka karbon ni? Maksudnya pertamanya kita akan lakukan tindak balas Friedel-Crafts alkylation. So kita nak masukkan rangka karbon yang ni kan? Maksudnya kita akan masukkan ini. Letak Cl lah. Okay. Lepas tu ni dengan menggunakan catalyst FeCl3. So kita akan dapat compound yang macam ni. Kita akan dapat compound, this compound lah. Okay. Masuk ini. CH3. Okay. Dapat ini baru. Okay. Lepas tu nak dapatkan yang ni apa buat ialah nak masukkan nak masukkan BR pula pada sini. Kita tambahkan dengan plus dengan BR2 tapi dalam UV. So dapatlah jawapan dia. Ada dua tindak balas yang kita kena hafal sekarang, kita kena guna. Tadi kita belajar, now we have to use. Kan? So this is how you can get compound in question tu daripada benzin kosong. Ya, daripada benzin kosong lah. Ya, nanti kalau tak sempat salin kamu tengok balik ya. Alright. So that's how we solve the problem dalam soalan nombor 8 lah. Ya, masukkan ni. Okay. Dapat etil benzin, tambahkan dengan BR2 UV, dapat jawapan dia. Okay. So next, kita tengok number 9. Give the complete equation for chlorination reaction of benzene and cyclohexane. Okay. Jadi sekarang kalau kita tengok ya, kita ada chlorination. Contohnya kita ambil Cl lah. Kita lakukan tindak balas dengan Cl. Ini pun Cl. Cyclohexane dengan benzene. Ya, cyclohexane dengan benzene lah. Ya. Okay. Ni kita ada benzin, kan? Cyclohexane adalah alkin tau, alkin.
Alkin. Tapi dia cyclo juga. Dia cyclo jugalah. Ni ada H. Ada banyak H sikit kat sini. Okay. So sekarang kalau kita tengok, kita lakukan tindak balas halogenation. Maksudnya kita tindak balaskan dengan halogen lah. Halogen tu ada banyak. Kita ada fluorine, chlorine, bromine kan. So kita pilih satu. Contohnya kita ambil chlorine lah. Cl2. Tindak balaskan dengan Cl2. Yang ni ada double bond tau. Ni ada double bond. Tindak balaskan dengan Cl2. Okay. So kalau dalam benzin, apa buat ialah dia perlu ada catalyst lah. AlCl3. Jadi dalam benzin tindak balas itu berlaku tindak balas penukar gantian. Maksudnya sekarang, apa maksud tindak balas penukar gantian? Kita tukarkan hidrogen dengan klorin. Kita tukarkan hidrogen dengan klorin. Ni. So, apa buat ialah tukarkan hidrogen tu dengan klorin. Tetapi kalau dalam cyclohexene, ya. Tapi dalam cyclohexene, tindak balas penukar gantian tak berlaku tau. Tindak balas penukar gantian tu tak berlaku. Tetapi berlaku tindak balas penambahan. Maksudnya, apa maksud penambahan? Maksudnya Cl ni tadi, Cl ni tadi akan masuk kepada carbon double bond. Masuk sini satu, masuk sini satu. Jadi double bond ni hilang. Dalam cyclohexene, hilang double bond. Tetapi dalam benzin tu hilang tak double bond dia? Dalam benzin tidak hilang double bond dia. Dia tak akan buka dia punya double bond ini. Dia akan tukarkan dia punya hidrogen ini. Dia tukar hidrogen dia dengan Cl. Tapi yang ini, apa yang berlaku adalah dalam cyclohexene, double bond hilang. Cl akan masuk kepada carbon, Cl masuk kepada benzin, kepada carbon. So ini kita namakan sebagai tindak balas addition. Addition lah. Tetapi kalau dalam benzin berlaku tindak balas substitution, tukar. Dia substitution. Yang ini kalau ikatan ganda daripada dua tukar jadi satu, ini kita namakan sebagai addition lah. Yang ini substitution. Kenapa benzin tidak buka dia punya double bond ini? Kenapa dia tak buka? Kenapa dia tak buka? Sebab double bond dia adalah double bond yang stable. Kenapa dia stable? Kenapa double bond dalam benzin tu stable? Sebab double bond ini, kalau kita tengok, double bond ini can be delocalized di antara carbon-carbon dia. Okay. Contohnya kalau macam ni, double bond dia ada mula-mula ada kat sini. Kat sini kan. Okay. Okay, so double bond boleh ada kat sini. Ataupun the double bond boleh delocalize. Boleh dipindahkan. Okay. Apa maksudnya boleh dipindahkan? Maksudnya double bond itu it can be here. Boleh pindahkan ke sini. Boleh dipindahkan ke sini. Jadi ini kita namakan sebagai double bond itu can be delocalized. Dia tak setempatkan lah. Okey, kenapa dia boleh delocalize? Sebab pi elektron dia boleh delocalize. Kenapa double bond boleh delocalize? Sebab pi elektron dalam benzin tu can be delocalize jugalah. Delocalize lah. Dia boleh tak ditempatkan lah. So sebab itulah benzin boleh dilukiskan struktur dia macam gini ataupun macam gini. Kadang-kadang kita boleh lukiskan dia ni kan sini ada double bond kita lukis bulat macam ni. Ini maksudnya benzin lah. Ini pun benzin. Benzin boleh dilukiskan macam gini. Okey, macam gini. Macam ni. Macam ni lah. Ini kita namakan sebagai hybrid lah. Hybrid
for both dua ni, hybrid ya. Jadi sekarang kalau kita tengok double bond dalam benzin tu dia tak akan buka, dia akan lakukan tindak balas substitution. Tapi double bond dalam selain daripada benzin boleh dibuka, yang jadi tindak balas dia kita namakan sebagai addition. Ya, sebagai tindak balas addition lah. Ya. Alright. So, jadi kalau kita tengok di sini, both benzene and cyclohexene undergo different type of reaction. Kenapa? Benzene dengan cyclohexene ni dia undergo different type of reaction. Kan? Benzene undergo tindak balas substitution. Kan? Tapi cyclohexene undergo tindak balas addition. Jadi kenapa benzene tidak undergo addition? Sebab the electron, the delocalized pi electron give special stability to benzene lah. Jadi double bond dalam benzene ni stabil. Disebabkan oleh the pi electron can be delocalized. Pi electron boleh delocalize. Jadi double bond delocalize juga. Jadi menyebabkan double bond dalam benzene ni dia stable. Jadi the pi electron gives special stability to benzene. In order to maintain its stability, benzene undergoes substitution. Jadi disebabkan oleh double bond dalam benzene tu stabil, maka dia tidak akan lakukan tindak balas addition lah. Dia tak akan buka dia double bond ini. Jadi dia akan undergo substitution lah. Macam tu lah ya. That is number 9. Okey, ada apa-apa nak tanya ke setakat ni? Boleh ke tak boleh? Or I go too fast? Okay. Tak ada ya? Okay, kalau tak ada, nanti kalau rasa macam malu nak tanya kan? Okay, kamu tengok balik nota, tengok balik lah video ya. Okay, so mari kita lihat untuk soalan nombor 10. Okay. Soalan nombor 10 ni kita mula daripada sinilah. So daripada benzin kosong, kita nak masukkan CH2, CH3. Ini adalah tindak balas Friedel-Crafts alkylation. Friedel-Crafts alkylation lah. So macam mana nak masukkan CH2, CH3 ni? Kita akan gunakan reagen dia adalah reagen E lah. Kita masukkan CH2, CH3, letak Cl kat sini lah. Ya. Dengan catalyst jangan lupa. This is E lah. Ya. Kemudian kita daripada sini kita nak masukkan Cl pada karbon dekat luar benzin. So kita akan masukkan Cl2 dalam UV. Jangan masuk Cl2 dalam catalyst sebab nanti dia akan letak dekat benzin. Macam tu lah. Ya. So yang ini saya buang satu ya. Saya buang satu ke tak? Okay. Ini kita nak masukkan nitro. Tapi, sorry, bukan buang. Tak payah buang. Okay. Kita nak masukkan nitro. So, kita akan menggunakan, sebab kita nak masukkan nitro ni, banyak produk dia tau. So, kita masukkan concentrated HNO3, concentrated H2SO4. Tapi sebenarnya ni dah tak masuk lah ni sebenarnya. Tapi tak apalah. Kita nak masukkan nitro. So memang kita kena masukkan concentrated. Kita masukkan HNO3 dan H2SO4 temperature pada 50 to 55 degree Celsius. Tapi sekarang ni saya rasa tak nak bincang sangat lah ya. Tak sampai ada 2 ni. Ni tak masuk silibus rasa ni sebab dia dah. Tapi kena tahulah kalau nak masuk nitro kena tambahkan dengan kita tambahkan dengan HNO3 dan H2SO4 as catalyst. Temperature 50 to 55 degree Celsius lah ya. So habis kita punya soalan nombor 10. Okay. Tengok soalan nombor 11 pula. Okay. Okay ke tak okay? You all nak take 5 ke? Ataupun saya teruskan? Nak terus ke? Okay, kalau rasa macam penat, nanti tengok balik lah ya. Okay. Alright, number 11. Okay. Name the compound Q
and S. Ya, Q and S lah. Q, kalau kita tengok di sini, nama dia adalah toluene. Name dia adalah toluene lah. Ada CH3 bonded kepada benzene, ini nama dia toluene. Ya. Kalau yang ini S, kita ada parent dia adalah toluene. Toluene. Pada kedudukan ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada kedudukan 2, 4, 6 ada nitro. Ada nitro lah. Parent ni toluene. Jadi kita kena letakkan dia punya bilangan tu sebagai try lah. Yang ni saya tak ajar lagi tau. Tapi ini sepatutnya belajar dalam alkane nanti. Tapi tak apalah, saya ajar dulu. Try ataupun di lah. Kalau ada dua substituent yang sama, we have to put the numbering untuk dia. Bukan numbering lah, bilangan dia menggunakan di ataupun try lah. Ya. Okay, disebabkan dia ada 3. Okay, ada 3, we have to put try. So pada kedudukan 2, 4, 6. 2, 4, 6, try, nitro. Apa parent dia? This is the substituent. Parent dia adalah toluene. Okay. This is the name for S. 2, 4, 6, try, nitro, toluene. Bolehkah? Sebaik kat sini tak ada orang lah. Sing suara saya. Okay, next. Next, mari kita lihat number 11B. Suggest how P boleh convert kepada Q. Macam mana kita nak tukarkan daripada P, nak tukar jadi Q? Apa kita buat ialah kita lakukan tindak balas Friedel-Crafts acylation lah. Friedel-Crafts alkylation. So daripada P nak tukar jadi Q, apa buat ialah kita akan tambahkan dengan CH3Cl dalam catalyst AlCl3. Dapatlah Q. Macam tu. Boleh So that is for 11B. Okay, untuk C, ya, untuk C, PQR are nitrated with, okay, kita ambil PQR ni, kita nitratekan dia dengan concentrated H2SO4 lah. Okay, maksudnya kita tambahkan P kepada HNO3 dalam catalyst H2SO4. Temperature 50 to 55 degree Celsius. Kita buat kepada PQR. Ya. Okay. State the type of reaction mechanism. Yang ni saya kena beritahu dululah. Type of reaction adalah electrophilic aromatic. Yang ni tak belajar lagi, kita akan belajar pada topik introduction. Electrophilic aromatic substitution, nama dia. Nama reaction tadilah. Electrophilic aromatic substitution reaction. Ini nama dia. Ya. Okay. State the type of electrophile. Electrophile ni adalah bahan apabila kita campurkan. Okay. Apabila kita nak masukkan okay, apabila kita nak tindak balaskan dengan benzin, okey, apabila kita nak tindak balaskan sesuatu bahan kepada benzin, ya, kita akan masukkan, contohnya kita masukkan HNO3 kan.
Okey, dalam catalyst H2SO4 ni. Okey. Sebenarnya bukan bahan ini yang masuk. Apabila sebenarnya yang masuk yang nak gantikan hidrogen ni, ya. HNO3 dengan H2SO4 nanti mereka akan react untuk menghasilkan NO2+. Jadi NO2+ inilah nanti sebenarnya yang akan gedi-gedi untuk tukarkan hidrogen dengan ni. NO2+ inilah nanti yang akan replace the H. Ya, dia akan replace H untuk menghasilkan nitrobenzene untuk dapat NO2. Sebenarnya tapi sebelum dia boleh tukar, dia kena tukar diri dia dulu menjadi NO2+. Ya. Macam mana dapat NO2+ ini? NO2+ ini kita dapat daripada reaction of nitric acid dan H2SO4. Jadi NO2+ inilah nanti dia akan replace hydrogen. Okay. Jadi bahan ini kita namakan dia sebagai, reagen ini kita namakan dia sebagai electrophile lah. Electrophile dia. Electrophile yang akan gantikan H itu adalah NO2+. Jadi kalau kita tengok itu kita akan bincang dalam topik topik intro sebenarnya. Jadi state the electrophile in the reaction ini adalah NO2+ lah. NO2+ yang akan gantikan tempat hidrogen tu tadi, ya. Okay, suggest how compound S, okay, can be obtained from Q. Macam mana kita nak dapatkan compound S ni daripada Q. So, apa kita buat ialah, okay, okay, kita ada compound Q. This is compound Q lah. Ni compound Q. Kita nak dapatkan compound S. Kita nak masukkan NO2. Nak masuk banyak NO2 ni. Jadi kita akan menggunakan concentrated, pekatlah HNO3 dalam catalyst concentrated. Kita pakai concentrated sebab kita nak masukkan 3 terus, ya. H2SO4 dalam temperature 50 to 55 degree Celsius lah. So kita dapat lah. Ini adalah Q, ini adalah S. So you have to add concentrated HNO3 in concentrated H2SO4 kepada Q untuk menghasilkan S. Boleh ya? So itu kita ada dalam dalam soalan tadilah. Dalam soalan ini, ya, dalam soalan number 11 tu, ya. Suggest how compound S can be obtained from Q. So we have to add concentrated HNO3 dan concentrated H2SO4 temperature 50 to 55 degree Celsius, ya. Tapi pakai yang pekat lah, ya. Okay, that is number 11 lah, ya. Okay, ada apa-apa nak tanya ke setakat ni? Saya pun penat dah, kan? Cakap ni, tadi dah cakap lama dah, ni cakap lagi. Okay. Ada ya? Okay, kalau tak ada, kita teruskan dengan soalan objektif. Okay. Which of the following is aromatic? Aromatic lah. Yang mana satu adalah aromatic, ya? Okay. Which one is the aromatic? Syarat nak menjadi aromatic pertamanya dia mesti cyclic, dia mesti planar, conjugated by electron, lepas tu obey Huckel's rule. Yang ini dia cyclic tapi dia tak planar sebab karbon kat sini, karbon dekat situ dia ada hidrogen, dia ada hidrogen. Dia ada empat single bond. Ni tak lah, dia tak planar lah. Automatik dia tak planar. Karbon kat sini pun. Okay. Dia tak planar. Karbon kalau yang ni pun automatik dia tak planar lah sebab dia karbon dekat sini dia ada 4 single bond.
Macam mana nak jadi dia planar? Setiap carbon kena ada satu double bond, ada 2 single bond. Macam ni lah. Carbon ni satu double bond, 2 single bond. Sebabnya ada hidrogen sebenarnya kat sini. Ni cara kita nak melukiskan lah. Ya. Semua kat sini. Setiap carbon tu dia ada satu double bond, 2 single bond. Ya. Okey. Kalau kita tengok ni kan, tengok yang ni. Okey. So kalau kita tengok dekat sini, okey. Yang ni dia cyclic. Compound ni dia cyclic. Dia cyclic lah. Ya, cyclic. Dia cyclic. Dia planar sebab setiap carbon dia ada satu double bond, 2 single bond lah. Okey, lepas tu double bond dia adalah pi elektron dia ataupun double bond dia adalah berselang-seli. Nampak tak ni? Ni ada, ni single, ni double, ni single balik, ni double, ni single, ni double, ni single. Yang ni double, ni single, double, single. Dia completely conjugated lah. Lepas tu, adakah dia obey Huckel's rule? Okey, kita nak tengok nilai N dia. Adalahkah integer ke tidak apabila kita masukkan dalam calculation for N plus 2 equal to, okey, pi elektron dia 2, 4, 6, 8, 10. So sekarang N akan dapat 2. So bila N dapat 2 dia integer, maka dia obey Huckel's rule. Huckel's rule dia obey. Ya. So answer is C. Alright. So yang kedua, mari kita tengok. Name the given structure below. Okay. Yang ini cara penulisan dia. Kalau saya tukar cara penulisan dia, dia macam gini sebenarnya. Ada Cl kat sini. Double bond sini, sini, sini. Ini. Setiap bucu ni ada satu carbon. Ini kita namakan sebagai penulisan secara skeletal lah. Yang ni skeletal. Okey, setiap sini ada carbon. Satu carbon. Lepas tu, ini bucu ni ada satu carbon lagi. Bucu ni kena ada satu carbon lagi lah. Ya. Okey, kalau kita tengok kat sini, carbon ni tak cukup bonding. Saya dah pesan kepada kamu, ya. Carbon dia wajib 4 bonding. Okey. Hidrogen wajib 1 bonding, oksigen wajib ada 2 bonding, nitrogen wajib ada 3 bonding lah. Ya. Okey, apakah atom yang lain yang ada pada karbon di sini? Mestilah hidrogen lah. Penuhkan dengan hidrogen. Karbon ni dia wajib 4 tau. Karbon ni dia mesti wajib 4 bonding. Macam orang tak wajib 4 kan. Orang 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh. Tapi laki aku 1 je. Kalau lebih, jaga kau siap kau kan. Taklah kalau macam tu lah. Okey, ni contoh je lah kan. Okey, so sekarang kalau kita tengok dekat sini. Okey, ni kita ada 3 carbon lah. Ada 3 carbon. So, ini adalah dia punya substituent lah. Ini adalah substituent. Parent dia adalah apa? Parent dia adalah benzin. Parent dia adalah benzin. Jadi, kalau kita tengok, apakah nama ini? Nama dia ini chloro, C kan, start dengan C lah. Start dengan C. Yang ini 3 carbon, substituent ni kita namakan dia sebagai propyl. Dia start dengan P. Jadi carbon yang kat sini akan dapat numbering 1, 2, 3. So nama dia akan jadi 1 chloro 3 propyl benzene. Jadi pada kedudukan 1, 3 kan tadi saya kata kalau 2, 3, 4, 2 auto, 3 meta, 4 para, maka kita boleh namakan dia sebagai 3 kan? Meta lah. So nama dia adalah M. Meta boleh kita sebut sebagai M je lah. M chloropropyl benzene. So the answer is B lah. Ya.
Alright, next. Nanti kita lihat soalan seterusnya. Okay, what reagent, condition and catalyst are suitable to carry out the following conversion? Jadi ini sebenarnya benzin lah. Sebab benzin dia macam ni tadi kan. Benzin dia macam ni. Ni benzin kan. C6. Okey, kita nak dapatkan compound ini. Kita nak dapat inilah. Ini benzin. Yang ni kat luar tu. C, ada 2 H kan? Okey, jadi apa buat? Kita nak masukkan ini kita namakan sebagai tindak balas Friedel-Crafts alkylation. So, masukkan dengan inilah. Lepas tu ada catalyst lah. Catalyst AlCl3. Jadi, apa kita nak masuk? Kita akan masukkan dengan benda alah ni namanya adalah chloroethane. Ni nama dia. Kita nak masukkan ini. Ini namanya chloroethane. Ni C. Ini namanya adalah chloroethane lah. Ini namanya chloroethane. Pakai catalyst AlCl3. Macam tu. Boleh Ada apa-apa nak tanya ke? Tak ada Okay, kalau tak ada saya teruskan je tau. Kalau kamu rasa penat, nanti kamu tengok, mungkin termiss sikit, tengok balik video lah. Saya tak tahulah, harap-harap saya tak like lah kan. Risau juga kalau saya like ni. Saya ada terlike tak? Saya ada like ke tak kan? Tak ada. Apa dia? Tak ada. Tak ada Betul-betul saya duduk bawah internet punya ni kan. Wi-Fi college punya. Hopefully okay lah. Okay, why does benzene undergo substitution reaction? Sebab kita, macam saya cerita tadi, benzene dia ada stability of the pi electron lah yang boleh delocalize. Jadi dia tak akan buka dia punya double bond. So bila dia tak buka double bond, dia tak akan undergo tindak balas addition. Dia tak akan lakukan tindak balas addition. Dia hanya akan lakukan tindak balas substitution. Macam gitu. Alright. Seterusnya number 5. Tengok number 5. Okay. Tengok soalan number 5. Alright. Choose the correct statement about the above reaction. So sekarang daripada toluene. Ni toluene lah. Kita nak dapatkan ini. Okay, kita nak dapatkan CH2Cl. Jadi kita akan tindak balaskan dia dengan Cl2 dalam UV. Kan? Jadi choose the correct statement. X dan Y adalah UV light and Cl adalah Y adalah Cl2, X adalah UV light lah. Respectively, ya betul. Reaction kita namakan sebagai substitution. Yang ni free radical substitution, nanti ini saya akan cerita kemudian. Saya akan cerita pada topik 1 lah. Nama reaction ini kita namakan sebagai free radical substitution reaction. Okay, tindak balas ini kita namakan dia sebagai electrophilic substitution. Bukan. Ini kita namakan sebagai free, yang ada cahaya-cahaya ni free radical substitution. Ini pun sebenarnya masuk dalam topik 1 sebenarnya. Substitution reaction. Dia bukan electrophilic substitution tapi adalah free radical substitution lah. Ini nanti kita akan belajar dalam topik 1 lah.
Don't worry kalau tak faham. Ya. Okay. So the answer is 1 and 2. Okay. So ada apa-apa nak tanya ke? Habislah kita punya tutorial benzin. Kan? Tutorial benzin dah habis lah.